Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Penonton-penonton di rumah, netizen semua. Dan Cik Man harapkan semoga pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang diberkati Allah. Jadi tema untuk minggu ini ialah keluarga bahagia. Jadi penonton-penonton sama ada lelaki, perempuan dan seumpamanya daripada pelbagai peringkat umur, Cik Man yakin insya-Allah yang menonton tu ada yang nenek, ada yang atuk, ada yang mak, ada yang abah, mertua, ipar, duai, biras, semua cucu cicit. Maka ini yang kita nak bincangkan sesuai dengan apa yang sedang Cik Man sebut sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan keluarga bahagia dan tentang bagaimana ingin membina sebuah keluarga bahagia, sama ada bahagia dari sudut keduniaan dan juga bahagia di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh meneroka tentang topik dan tema kita pada minggu ini, khususnya pada hari ini, apa kata kita saksikan dulu video ini. Bang, jom siap bang, kita nak pergi makan. Sekejap ya, kes lagi. Bang, anak mana bang? Entah, tak tahu lah. Kat bawah kot. Tak tahu? Abang, saya ni balik kerja, penat-penat, basuh baju, sidai baju, lipat baju. Abang duduk kat rumah, abang ni boleh cakap tak tahu. Awak ni, anak kita tu kan dah 5 tahun. Dah pandai main sendiri. Bukannya nak penjaga macam baby. Abang, anak kita tu perlukan pendidikan awal dari kita. Bukannya harapkan 100% dari cikgu. Abang kena ingat bang, anak tu amanah Allah. Ibarat kain putih, kita yang mencorakkannya bang. Bila sebut tentang pendidikan anak-anak, hari ini kita nak bincang pasal pendidikan anak-anak. Bila sebut anak-anak ni, mesti ada dia punya mak, mesti ada dia punya ayah kan. Dia bukannya budak tu, bukannya buluh betung tiba-tiba nak lahir dekat situ kan. So, dia membentuk sebuah keluarga. Start daripada anak yang asalnya ada ibu bapa, dan anak tu nanti akan dewasa dan dia akan menjadi ibu bapa kepada anak-anaknya, yang anak-anaknya itu akan menjadi cucu kepada mak bapak dia. Jadi kalau nak teruskan sampai keluar Dajjal tak habis tak. Jadi sekarang ni antara timbul persoalan-persoalan yang berkaitan keluarga bahagia ini, ada netizen tanya berkenaan dengan hadis yang masyhur. Cik Man yakin insya-Allah penonton-penonton di rumah ataupun siapa pun pernah dengar hadis ni, walaupun tak ingat dia punya teks dalam bahasa Arab, tetapi dia punya CP-CP bila dah terjemahkan dalam bahasa Melayu tu, oh hadis ni saya baru dengar daripada kuliah ustaz tu. Maka hadis ini memang masyhur, hadis sahih. Apa dia? Cik Man bacakan dia punya teks Arab. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani. Setiap baby ataupun anak yang dilahirkan, maulud, pernah dengar perkataan maulud, maulud Nabi, maulud Rasul, maulud ni sebenarnya maulud itu perkataan Arab yang dalam bahasa Melayu, tapi dia dah bawa ke bahasa Melayu. Perkataan Melayunya membawa maksud yang dilahirkan. Yang dilahirkan ni kan complicated pula engkau nak fikir. Senang cerita baby senang, ataupun bayi. Maka maksud hadis, setiap daripada bayi yang dilahirkan, maka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Okey, maka kedua-dua ibu bapanya yang akan menjadikan baby itu sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Jadi timbullah persoalan daripada netizen. Cik Man, dalam hadis ni sebut mak bapak dia akan menentukan dia Yahudi ataupun Nasrani. Jadi mana agama Islamnya? Macam tak adil aja hadis ni. Memandai je kau cakap Nabi tak adil. Tak, Nabi tu dia punya perkataan memang dah lengkap sempurna. Sebab Nabi tu tidak menyebut melainkan apa yang diwahyukan kepadanya sahaja. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan menggunakan hawa nafsu. Apa yang Nabi sebut itu disusun, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Jadi bila Nabi kata setiap baby yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka mak bapak dia yang akan didik dia sama ada jadi Yahudi ataupun jadi Nasrani. Islamnya mana? Maka sebab itulah ada perkataan fitrah di dalam hadis ini. Timbul pula persoalan lain daripada netizen ataupun daripada masyarakat. Fitrah tu apa maksud ustaz? Tak pernah dengar? Pernah ustaz, dekat-dekat nak raya. Zakat fitrah. Memang kita bayarlah zakat fitrah tu kan. Itu yang berkaitan dengan hari raya Aidil Fitri, pun daripada fitrah juga perkataan fitri. Jadi apakah sebenarnya maksud fitrah ini? Fitrah perkataan Arab
pun kita masyarakat kita ambil jadi perkataan kita. So sebenarnya tak susah kita nak faham bahasa Arab sebab banyak kita dah ambil daripada perkataan-perkataan Arab sudah menjadi sinonim ataupun sebati dalam masyarakat kita ataupun dalam bahasa Melayu. Fitrah perkataan Arab yang berasal daripada dia punya root word dia fatara. Apa maksud fatara? Fatara ni banyak maksud. Okey, boleh dimaksudkan sikap, boleh maksudkan perangai, boleh maksudkan tabiat dan apa yang dikehendaki dalam hadis ini dimaksudkan dengan agama, tabiat beragama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia itu secara fitrahnya ada kecenderungan untuk mentauhid dan menghambakan diri kepada Allah. Sebab tu dalam hadis ni bijaksananya Rasulullah, Nabi tak payah ulang 2 kali lagi dah, Nabi tak sebut Islam. Sebab Islam tu ada pada fitrah, agama fitrah. Sebab tu bila ada saudara-saudara kita yang baru masuk ataupun mungkin sebelum tu non-Muslim, kita katakan bila dia masuk Islam, kita tak kata dia masuk ke agama baru kerana Islam ini adalah fitrah dan dia kembali kepada asal. Sebab atuk nenek moyang dia yang non-Muslim itu sama dengan atuk nenek moyang kita yang memang dilahirkan Islam, iaitu Adam alaihissalam. So dalam hadis itu menyebut perkataan fitrah merupakan terjemahan ataupun tafsiran kepada Islam. Ataupun kita boleh katakan macam ni, setiap baby yang dilahirkan itu dilahirkan cenderung telah dicop fitrahnya untuk Islam ataupun untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba mak dia pula jenis yang bukan-bukan, bapa dia pula jenis yang tak senonoh, dah tukar daripada fitrah, daripada Islam, daripada tuntutan yang sepatutnya dia mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah kepada isu-isu ataupun kecenderungan yang lain, contohnya seperti Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi ataupun sebarang aliran-aliran dan agama-agama yang selain daripada mentauhidkan diri kepada Allah. Kita menyaksikan Nabi Adam adalah atuk nenek moyang yang pertama kepada semua manusia. Dia dilahirkan fitrah iaitu penyembah Allah dan mentauhidkan Allah. Sedangkan setelah itu apabila telah bercambahnya keturunan, macam-macam perangai buat hal masing-masing. Itu ada yang agama tu agama ni, yang bangsa tu bangsa ni. Tetapi kita jangan lupa asal usul kita adalah Adam alaihissalam yang mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, nama saya Afiq bin Hisham. Saya nak tanya pendapat Cik Man, apa tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak? Jangan ke mana-mana, Cik Man akan huraikan insya-Allah selepas ini. Kembali setia bersama Jawapan Panas Cik Man selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Kau tanya je, Cik Man jawab. InsyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau nak ke mana-mana pun mungkin nak tambah nasi ke, kemudian nak memburan ke, ataupun nak qada hajat, itu aja benda-benda yang penting. Kemudian kembali balik duduk bersama Cik Man. Baik. Jadi tadi Cik Man sebut tentang fitrah, kemudian Cik Man sempat bacakan hadis Alhamdulillah yang berkaitan dengan fitrah. Kemudian Cik Man nak huraikan tentang apa tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Okey, kita faham ya, kita nak ungkit balik ataupun nak recall balik apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi adalah sebaik-baik manusia yang mengajarkan akhlak. Ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi berakhlak dengan semua generasi. Nabi berakhlak dengan semua peringkat umur. Nabi berakhlak dengan orang dewasa. Nabi berakhlak dengan para sahabat. Nabi berakhlak dengan isterinya. Nabi berakhlak dengan orang yang lebih muda daripadanya. Dan Nabi berakhlak dengan generasi yang paling asas sekali dalam kehidupan manusia, iaitu kanak-kanak. Jadi kita tengok bagaimana akhlak Nabi terhadap kanak-kanak. Diceritakan, disebut oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang mak dia hantar dia untuk jadi khadam kepada Nabi ketika dia kecil. Jadi bertahun-tahun dia duduk dengan Nabi, dia tahu akhlak Nabi. Dan antara akhlak Nabi yang disaksikan oleh Anas, dan Anas akhirnya memberitahu kita, ialah bagaimana sikap Nabi ketika berhadapan dengan kanak-kanak. Baginda sangat penyantun.
Baginda tidak ego, baginda tidak berlagak, baginda tak payah tunggu, tak pernah nak tunggu budak-budak bagi salam dekat dia macam setengah kita ni yang dewasa ni kan. Kadang-kadang ego. Kenapa kau tak bagi salam dekat pak cik kan lebih tua daripada engkau, patutnya engkau bagi salam dekat pak cik. Contohnya lah. Tapi Nabi walaupun dia seorang dewasa, walaupun dia seorang yang orang kata Nabi kot bukan dewasa, memang tak ada dosa. Tapi kalau Nabi selisih dengan kanak-kanak, maka Nabi menunjukkan kesantunannya yang merupakan satu pendidikan akhlak kepada anak-anak, iaitu Nabi akan memulakan salam. Sebab tu Cik Mat nak pesan juga pada adik-adik senior yang duduk asrama, yang junior, tolong jangan sekali-kali ada bully dekat asrama. Tak ada pahaman ataupun konsep seniority. Maknanya kalau senior berselisih dekat mana-mana susu gajah ke kawasan-kawasan sekolah, berselisih dengan junior, senior meletakkan undang-undang junior kena bagi salam dulu dengan senior. Kalau kau tak bagi salam, pukul 12 kau tiup lampu sampai pada banyak cantik engkau. Nabi sendiri itu maha senior dan orang yang tidak ada dosa, tapi baginda sudi dengan rendah diri, dengan penuh tawaduk memulakan salam kepada anak-anak. Nabi tak pernah marah kalau budak tak bagi salam dengan dia. Sedangkan kalau dia nak berlagak, boleh aja dia berlagak. Apa hal kau tak bagi salam dengan aku? Aku Nabi, baik. Nabi tak pernah sebut macam tu. Maka ini akhlak Nabi yang perlu dan wajib dicontohi oleh kita sebagai umat manusia. Dan salah satu peringkat yang sewajarnya untuk mencontohi akhlak Nabi terhadap kanak-kanak, bagaimana Nabi bersikap penyantun dalam mendidik kanak-kanak, iaitu ibu bapa. So ibu bapa itu peringkat asas, dikurniakan rezeki oleh Allah untuk ada anak, maka itu adalah tanggungjawab dia yang paling asas sekali. Apa kewajipan ibu bapa? Sudah pastinya tidak lain dan tidak bukan, iaitu menelitikan ataupun menyusun ataupun memberikan kemas dari sudut akidah. Pastikan anak-anak diberikan pendidikan agama. Yang paling asas sekali ialah tauhid. Tauhid yang terangkum dalam satu perkataan syahadah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sekarang ini Cik Man nak kongsi adik-adik, sama ada Cik Man dapat daripada DM ataupun mungkin kita jumpa orang mana-mana ke, ataupun daripada media sosial dengan isu-isu yang berlaku, banyak perkara-perkara yang mencari akidah ataupun yang mencemarkan kepribadian tauhid seseorang kepada Allah, mempertikaikan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, argue terhadap keadilan itu. Kenapa Tuhan tak adil dan seumpamanya? Maka pendidikan tauhid yang memberikan gambaran kepada anak-anak bahawa Allah itu adalah Tuhan yang selayaknya disembah dan paling berkuasa. Bukan sahaja di alam dunia yang kita hidup ini, bahkan sampai ke akhirat. Kita setiap hari 17 kali, kalau jadi makmum baik, kalau jadi imam baik, kita menyebut surah Al-Fatihah. Antara ayat dalam surah Al-Fatihah yang kita sebut Maliki Yaumiddin, iaitu yang menguasai hari kemudian. Hari kemudian tu hari kiamat. Siapa yang menguasai hari kemudian tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak cantas sebarang fahaman, mungkin ada di kalangan masyarakat kita yang Islam, kenapa engkau tak semayang? Alah, buat apa nak semayang? Mati nanti terus masuk dalam kubur, tak ada pun akhirat. Na'udzubillah. Ada setengah orang, bahkan mungkin dia Muslim, yang berpendapat tidak ada kejadian ataupun tidak ada pembalasan dan tidak ada kehidupan selepas kehidupan di dunia, selepas alam barzah. Maknanya semua lepas macam tu sahaja. Sedangkan ada saringan-saringan. Maka sebab tu dalam ayat Maliki Yaumiddin, kita bukan sahaja mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dunia yang kita sedang hidup sekarang ini, bahkan Allah menguasai dan memiliki hari akhirat sebagai hari yang memberikan pembalasan, sama ada kau masuk neraka ataupun masuk syurga. Jadi tu yang Cik Man sebut tadi tu, pendidikan yang pertama sekali yang mak bapak kena bagi kepada anak-anak ialah berkenaan dengan tauhid. Yang kedua, pendidikan yang kedua ialah berkenaan dengan syariat. Syariat dia sama je dengan tauhid, cuma kita bahagikan istilah dia supaya agak beza dan tersusun. Kalau tauhid ni berkenaan dengan kau jangan syirik, kau jangan sembah Tuhan lain selain daripada Allah. Maka itu lebih kepada kepercayaan diri. Itu namanya iman. Maknanya benda dah tersimpul. Yang kedua berkenaan dengan syariat. Syariat ini luas. Kita didik anak, perkara yang paling penting dalam hukum hakam fiqh syariat tidak lain dan tak bukan sembahyang. Dalam Quran Allah sebut banyak tentang sembahyang. Wa aqimus solah, wa aqimus solah. Banyak ayat. Apa maksud wa aqimus solah? Dan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat, dan dirikanlah solat. Okey. Kemudian dalam ayat yang lain
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. So ini pendidikan yang mak bapak kena didik pada anak-anak tentang solat. Cik Man nak kongsi satu hadis Nabi. Muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha bil 'asyarah. Apa maksud? Perintahkan anak-anak kamu sembahyang ketika berusia 7 tahun. 7 tahun. Ada tak adik-adik 7 tahun dekat situ dengan Cik Man ke tidak? Pastikan anak-anak juga insya-Allah dapat melihat rancangan ini ataupun sebarang rancangan-rancangan yang memberi manfaat. Sebab solat ini perkara yang utama dan pertama ditanya dekat akhirat. Jadi maksud hadis ini, perintahkan anak-anak kamu sembahyang ketika berusia 7 tahun. Didik 7 tahun ni darjah 1 dik. Dan rotan mereka ketika berusia 10 tahun kalau tak semayang. Sebenarnya hadis dia panjang lagi tahu. Ayat selepas tu Nabi kata, dan asingkan tempat tidur ketika dah usia 10 tahun. Budak dah jam 4, dah boleh couple dah. Cik Man pernah tanya budak dah jam 6, dik kau couple? Aku ingatkan dia geleng. Rupa-rupanya dia kata, pernah ustaz, sejak bila kau couple? Sejak dah jam 4. Maknanya darjah 3, darjah 4 itu, dia dah belajar daripada sekeliling, surrounding dia. Oh, dia tengok abang dia couple, yang tu pula berdua-duaan. Jadi sebab tu ibu bapa dalam zaman moden ini memang kena cover betul-betul, kena teliti dan bimbing anak-anak supaya dia tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab itu pendidikan solat merupakan orang kata satu tuntas ataupun satu pagar ataupun satu kunci kepada anak-anak untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang bukan-bukan. Jadi mak bapak kena didik anak solat 7 tahun. Dia bukan paksa. 7 tahun tu orang kata kalau mati ahli syurga. Tak payah nak marah, tak payah nak rotan. Just didik. Okey adik, mak nak semayang, adik duduk belakang tu perkara biasa. Habis kalau budak tu main-main ustaz, budak tu main-main tak ada masalah. Sebab namanya budak. Kadang-kadang tu kita angkat takbiratul ihram, dia angkat sama. Kita baru rakaat yang kedua, dia pun dah lesap nak ke mana. Tengok-tengok celah telekung. Itu tak ada masalah. Itu perkara biasa. Bahkan Nabi sendiri pun pernah satu kisah, Nabi meraihkan cucu dia, Umamah binti Zainab. Nabi raikan apa? Nabi mendukung cucu dia, Umamah binti Zainab. Tak, ketika semayang nak menunjukkan bahawa itu pendidikan Nabi, itu cara Nabi berpenyantun ataupun Nabi sangat-sangat meraihkan kanak-kanak. Jadi kita tengok pada zaman sekarang ni, bila pergi ke surau ataupun ke masjid, ramai tahu yang bersikap marah ataupun kasar kepada budak-budak. AJK masjid, orang dewasa kita pesan tolong jangan buat macam tu. Sebab nanti kalau budak tu tak ke masjid, ke surau, kita juga yang marah. Nanti bila mak dia tanya, "Dek, kenapa tak ke masjid? Semalam pergi masjid." "Tak nak lah, tiba-tiba AJK masjid jadi malaikat Israel." Na'udzubillah. Sebab tu pendidikan sangat penting untuk kita memberikan ruang kepada anak-anak. Jadi jangan risaulah dengan ruang yang kita berikan ni. Kita bagi budak-budak ni membesar dalam keadaan sembahyang. InsyaAllah sembahyang itu nanti akan menjadi benteng kepada dia daripada melakukan benda-benda yang bukan-bukan sebagaimana yang disebut tadi dalam ayat Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pada umurnya 10 tahun yang Cik Man akan sambung balik huraian hadis itu, 10 tahun kalau dia orang tak semayang, rotan. Kena rotan juga. Rotan tu bukan rotan yang membunuh, tapi rotan yang orang kata rotan yang untuk mendidik sahaja. Dia tidak boleh kita rotan sampai berdarah sebab Nabi pun bagi amaran. Tak boleh kalau kita bergaduh, kita touch muka ataupun bahagian kemaluan. Jadi maknanya begitulah. Kita jangan terlalu orang kata malam-malam tak. Kita rotan mendidik biasa sahaja. Jadi ini antara yang Cik Man boleh kongsi kepada netizen ataupun penonton-penonton sekalian. Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, setia bersama Jawapan Paneh Cik Man. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Baik, Cik Man nak ambil sikit daripada perbahasan kita sebelum kita berhenti rehat tadi itu berkenaan dengan hadis yang menyuruh ataupun Nabi berpesan kepada golongan penjaga, ibu bapa supaya mendidik anak-anak dengan solat ketika berusia 7 tahun. Okey? Dan kemudian kalau 10 tahun, darjah 4 sekarang ni kalau tak semayang boleh rotan, itu atas jalan untuk mendidik, bukan rotan yang menyebabkan diorang
luka parah ke apa semua tinggalkan kesan biru lebam, tak. Okey, dan kemudian Nabi sambung hadis selepas itu, wa farriqu, dan asingkan di antara mereka anak-anak ni, mungkin ada yang lelaki ada yang perempuan, bila dah naik umur 10 tahun maka akan ada fitrah mereka, ada nafsu, ada keinginan, ada kecenderungan dengan lawan jantina dan seumpamanya, yang kita sebut sebagai yang kata nafsu seks dan seumpamanya, maka perlu diasingkan. Akak dengan abang tak boleh duduk dalam satu bilik. Kak Long darjah 6, kemudian abangah darjah 5, ataupun mungkin kembar, seorang lelaki seorang perempuan, tak boleh dia nak duduk dalam satu bilik tidur berpeluk, kemudian yang seorang tengok yang ni pergi ke toilet, yang seorang ni pula ni tengok berkemban ataupun tukar baju, sebab mereka sudah diberikan fitrah perasaan dan ada bentuk-bentuk badan yang tertentu seiring dengan tumbesaran dan keadaan tubuh mereka yang sedang membesar. So ini adalah pendidikan seksual secara halus daripada Nabi SAW dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Tapi apapun yang paling penting Nabi sebut dalam hadis ini, iaitu Nabi menitik beratkan soal sembahyang. Sebab tu zaman Nabi dulu kita tengok zaman Nabi. Cik Man nak tanya adik-adik jawab sanalah. Cik Man memang tak dengar. Nabi waktu dia berhijrah daripada Mekah dulu sampai ke Madinah, Nabi bina apa dulu adik-adik? Nabi bina supermarket? Tak. Nabi tak bina tempat makan, Nabi tak bina funfair, Nabi tak bina tempat hiburan dulu. Nabi bina masjid. Jadi bila kita tanya apa tujuan masjid, masjid sudah pastinya untuk sembahyang. Bukan sembahyang tak boleh dekat rumah. Kalau sembahyang kat rumah Zuhur, sembahyang Zuhur dah. Saya dah selesai sembahyang Zuhur. Dekat masjid sembahyang Zuhur, dekat rumah sembahyang Zuhur. Maka lebih baik sembahyang dekat rumah aja. Betul adik-adik, dari segi logik ni memang betul adik punya jawapan itu. Tapi berbeza sembahyang di masjid dengan sembahyang di rumah. Sembahyang Zuhur di rumah mungkin kita sembahyang seorang diri, ataupun kita sembahyang dengan ayah kita ataupun dengan mak kita saja. Tiap-tiap hari kita sembahyang, muka-muka itu je yang kita nampak. Jadi tak ada tambahan, nilai tambah ataupun kekuatan. Tapi bila kita sembahyang di masjid, kita bukan jumpa mak bapak kita sahaja, bukan kita Assalamualaikum, kawan sebelah, Assalamualaikum, ni kawan lagi satu. Kalau di rumah tadi kita tak jumpa kawan, bahkan di masjid kita akan jumpa macam-macam manusia, bukan berpuluh, beratus dan mungkin beribu. Maka di situ, di masjid, selain daripada melaksanakan sembahyang 5 waktu, kita juga dapat membina kekuatan. Maka sebab itu setiap ibu bapa, setiap keluarga perlu mendidik, khususnya istimewanya anak lelaki masing-masing untuk ke masjid. Maka bila semua keluarga berpakat, semua keluarga memberikan kerjasama, semua mak bapak memberikan penekanan, Along, dekat nak maghrib, kau mandi, masuk, pergi masjid ikut abah kau, kan? Mak kat rumah, perempuan ni tak ada masalah. Anak perempuan ataupun kaum perempuan, maka Nabi sebut afdal sembahyang di rumah. Tapi kalau perempuan nak pergi ke masjid, maka mak bapak tolong didik, jaga auratnya, minyak wangi jangan sebaldi, kemudian jangan berpakaian-pakaian ketat sampai menampakkan bentuk tubuh, pakai kain telekung tu, tengok kain yang tak melekat dekat badan dan seumpamanya, nanti boleh mengganggu perasaan-perasaan dan jiwa-jiwa orang lelaki. Silap-silap imam akan tukar kiblat. Jadi pastikan perjalanan seorang wanita keluar daripada rumah walaupun ke masjid itu berada dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Mak bapak kena pastikan anak-anak perempuan bagaimana lingkungannya. Kalau nak pergi masjid, apa syaratnya? Anak lelaki ni tak ada masalah. Orang lelaki ni, dia punya keistimewaan dia, yang dia punya daya penarik dia bukan pada tubuh badan ataupun kecantikan dia. Dia punya, orang kata, keindahannya adalah perjuangan dia untuk membela keluarga. Perempuan ni pula memang Allah dah menjadikan kecantikan dia, tubuh badan dia itu menjadi daya penarik kepada orang lelaki. Sebab tu Allah menjadikan aurat perempuan ataupun aurat wanita lebih besar dan lebih luas daripada aurat lelaki. Maka sebab tu ibu bapa mendidik anak-anak lelaki sangat penting dalam soal sembahyang, pergi ke masjid supaya dapat membina kekuatan dengan anak-anak lelaki orang-orang Islam yang lain. Maka di masjid. Sebab tu kita pesan pada diri kita yang dewasa ni, okey, dan juga kepada netizen-netizen dan penonton yang dewasa, kepada AJK masjid, kepada AJK surau. Sebab kadang-kadang kan ada jenis-jenis surau yang tak mesra alam. Setiap kali bila budak-budak bising dia marah. Kita nak bagi tahu, budak-budak memang bising, fitrah dia bising. Dia seper, dia senang aja. Budak-budak kalau bising dia sihatlah. Kalau dia senyap, yang tu dia sakit. Orang tua pula kalau tak reti diam, sakit. Sebab orang tua ni dia matang. Sekali orang suruh diam, pakcik ceramah nak mula, minta tolong senyap. Dia senyap sampai habis ceramah.
Tapi budak tak boleh. Dek, senyap dek, seminit aja. Minit yang kedua, shilling. Itu perkara tabiat bagi budak-budak. Nabi boleh raikan, takkan kita tak boleh raikan? Kita ada dosa nak marah budak-budak. Nabi tak ada dosa. Nabi meraikan kanak-kanak. Pernah satu kejadian dalam satu hadis, dalam satu kisah. Nabi ketika sembahyang, dia sujud. Ada orang panjat belakang dia, dek. Siapa yang panjat? Cucu dia. Kenapa cucu dia panjat? Budak. Tapi kalau yang panjat tu Bilal, masalah kat situ. Jadi orang dewasa kena meraikan kanak-kanak. Ni kadang-kadang AJK surah pun sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak tanya, dah potong? Dah potong? Belum potong, soft belakang. Budak-budak takut sebut pasal dah potong. Itulah satu-satu daging yang tinggal untuk dipertahankan. Jadi tolong jangan berkasar. Tiap-tiap hari AJK masjid tanya dah potong. Hari esok dia orang memberontak, dia orang tanya, imam dah potong. Jadi kerjasama antara orang dewasa, AJK masjid ataupun sesiapa sahaja yang dia boleh membimbing kanak-kanak supaya meraikan kanak-kanak agar dia jatuh cinta dengan masjid. Sampai satu masa nanti, bila mak bapak dia tak pergi masjid, dia sendiri yang tanya, abah cepatlah pergi masjid, kita nak semayang, ada kenduri, ada bacaan tahlil dan seumpamanya. Jadi ini antara apa yang dapat Cik Man kongsi. Sebenarnya kalau nak ceritakan pendidikan anak-anak ni, dia memerlukan 70 ataupun beratus-ratus episod, dia takkan habis. Kerana pendidikan anak-anak tu dia akan sentiasa ada update mengikut peredaran zaman. Jadi setakat ini dulu perkongsian Cik Man, walaupun banyak lagi netizen ataupun penonton-penonton sekalian boleh dapatkan maklumat tambahan di laman-laman ilmu yang lain. Maka tanya je, Cik Man akan jawab. Jangan lupa untuk yang akan datang ataupun esok dan seterusnya, ikuti rancangan Jawapan Paneh Cik Man. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.